Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanna lakum bisihhatin wal afiyah. Al-yawm sanata'allamu al-lughata al-arabiyyah li saffi sadis fi safha at-tis'una. Baik murid-murid, hari ini kita akan belajar pada tajuk yang seterusnya di muka surat 90, iaitu kita akan tengok tentang ad-dhamiru al-muttasilu bil fi'li. Ma huwa ad-dhamiru al-muttasilu bil fi'li? Apakah ia dhamir al-muttasilu bil fi'li? Hari ini kita akan tengok apakah yang dikatakan ad-dhamir al-muttasil bil fi'li. Ad-dhamiru, ma huwa ad-dhamir? Ad-dhamir bermakna kata ganti nama. Dhamir adalah kata ganti nama. Al-fi'lu, ma huwa al-fi'lu? Al-fi'lu bermakna kata kerja ataupun perbuatan. Ad-dhamiru al-muttasilu bil fi'li. Ma huwa ad-dhamiru al-muttasilu bil fi'li? Iaitu kata ganti nama bersama dengan kata kerja. Apabila kata ganti nama berada bersama dengan kata kerja ataupun perbuatan, maka kita akan sebut dia ad-dhamiru al-muttasilu bil fi'li. Dhamir yang berhubung dengan kata kerja. Okey, kita tengok di sini ad-dhamir. Pada pelajaran kita pada hari ini, pelajaran untuk tahun 6 pada kali ini, pada bab ini, kita akan belajar ada 6 dhamir. Sebenarnya ad-dhamir ada lebih pada 6, tapi untuk tahun 6 ni kita akan tengok 6 dhamir ini. Yang mana ada di sini kita akan tengok. Okey, ad-dhamir yang pertama ana. Ana bermakna saya. Yang kedua nahnu. Nahnu bermakna kami. Yang ketiga anta. Anta bermakna kamu, lelaki. Anta, kamu, lelaki. Anti. Anti bermakna kamu, untuk perempuan. Anti, kamu perempuan. Seterusnya huwa. Huwa bermakna dia. Dia yang mana? Dia lelaki. Huwa adalah dia lelaki. Yang seterusnya hiya. Hiya bermakna dia perempuan. Hiya, dia perempuan. Jadi dhamir adalah kata ganti nama. Kita ulang balik. Ana, saya. Nahnu, kami. Anta, kamu lelaki. Anti, kamu perempuan. Huwa, dia lelaki. Hiya, dia perempuan. Okey, seterusnya kita akan tengok al-fi'lu. Apakah al-fi'lu itu? Al-fi'lu terbahagi kepada 3. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari' dan al-fi'lul amri. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari' dan yang ketiga fi'il amar. Cuma untuk kali ini, untuk bab ini kita akan tumpu, kita akan tengok pada fi'il madhi sahaja. Okay, kita akan tengok apakah fi'il madhi itu. Fi'il madhi, al-fi'lul madhi adalah kata kerja yang lepas, perbuatan yang telah lepas, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil past tense. Manakala al-fi'lul mudhari', kata kerja yang sedang berlaku atau akan berlaku. Perbuatan tu sedang dilakukan ataupun akan dilakukan. Itu al-fi'lul mudhari'. Manakala al-fi'lul amr adalah kata kerja perintah. Fi'il amar adalah kata kerja menunjukkan perintah. Contohnya kita nak suruh orang tu duduk. Duduk, jalasa kan? Jalasa telah duduk. Tapi kalau kita nak suruh dia duduk, kita perintahkan ijlis, duduklah. Itu kegunaan fi'il amar. Okey, tapi kali ni kita nak tengok fi'il madhi. Okay, ini
Ustaz bagi contoh 3. Dalam pelajaran kita akan tengok nanti naqala, perkataan naqala. Yang 2 lagi sebagai contoh sahaja. Okey, kita tengok perkataan kalimah yang pertama, naqala. Sebut naqala. Bagus. Sekali lagi, naqala. Apa maksud naqala? Naqala bermakna telah memindahkan. Perbuatan naqala itu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu. Itu yang dikatakan fi'lul madhi, iaitu perbuatan yang dilakukan itu telah lepas. Manakala contoh yang kedua, zahaba. Zahaba bermakna telah pergi. Kalimah yang ketiga, jalasa. Jalasa telah duduk. Okey, kita ulang balik. Naqala, naqala telah memindahkan. Zahaba, zahaba telah pergi. Jalasa, jalasa telah duduk. Okay, jadi kita tengok balik. Ini dalam buku teks kamu ada ad-dhamair, dhamir-dhamir. Apa dia yang dhamir-dhamir yang kita sebut tadi? Ana, nahnu, anta, anti, huwa dan hiya. Al-fi'lul madhi. Ini yang telah berhubung dengan dhamir. Fi'il yang telah berhubung dengan dhamir, yang telah dicantumkan dengan dhamir. Naqaltu, naqalna, naqalta, naqalti, naqala, naqalat. Nanti kita akan tengok lebih terperinci lagi. Ad-dhamiru al-muttasilu bil fi'li. Dhamir yang berhubung dengan kata kerja. Ana, ana, zaid, naqala, yusawi, naqaltu. Ana, zaid, naqala, yusawi, naqaltu. Ana ditambahkan dengan naqala menjadi naqaltu. Ana bila dicantumkan dengan perbuatan naqala, kata kerja naqala, maka kita akan tukarkan ia menjadi naqaltu. Di dalam kalimah ini ada dhamir dan ada fi'il. Apa dhamir dia? Dhamir dia adalah dhamir ana. Jadi bila kita cantumkan dia dalam satu kalimah, iaitu dalam kalimah fi'il, maka ia ditukar ana itu menjadi tu. Jadi kita baca naqaltu, bermakna saya telah memindahkan. Kalau kita terjemahkan satu persatu, ana bermaksud saya, naqala telah memindahkan. Jadi bila kita cantumkan dia menjadi ad-dhamiru al-muttasilu bil fi'li, maka kita akan tulis dengan kalimah seperti ini. Naqaltu, saya telah memindahkan. Kita tidak boleh buat ayat ana naqala, tidak sesuai. Dalam bahasa Arab tidak sesuai untuk membuat ayat ana naqala. Jadi nak menjadikan ia sebagai ayat bahasa Arab yang sempurna, jadi kita kena jadikan ia sebagai naqaltu. Mari kita baca ayat di bawah ini. Ana naqaltu ad-darajata bisyahinati. Ana naqaltu ad-darajata bisyahinati. Saya telah memindahkan basikal dengan menggunakan lori. Jadi di manakah ad-dhamiru al-muttasilu bil fi'li? Di sini. Dhamir bersama fi'il. Jadi kita tuliskan dia jadi menjadi ayat sebegini. Ana naqaltu. Ana naqaltu. Saya telah memindahkan ad-darajah basikal bisyahinati dengan menggunakan lori. Okay, kemudian kita akan tengok dhamir nahnu pula. Okay, nahnu, zaid, naqala, yusawi, naqalna. Nahnu ditambahkan dengan naqala, maka jadilah ia naqalna. Bila kita cantumkan dhamir nahnu dengan kata kerja naqala, maka kita akan gantikan nahnu menjadi nun alif, na. Jadi kita akan tulis naqalna. Naqalna bermakna kami telah memindahkan. Mari kita baca ayat di bawah ni.
Nahnu naqalna ad-darajata bisyahinati. Nahnu naqalna ad-darajata bisyahinati. Kami telah memindahkan basikal dengan menggunakan lori. Anta zaid naqala yusawi naqalta. Anta ditambahkan dengan naqala, maka jadilah ia naqalta. Kita gantikan dhamir anta itu dituliskan dengan ta sahaja, maka ia jadilah kalimah naqalta, dengan maksud kamu telah memindahkan. Kamu yang mana, lelaki ke perempuan? Anta untuk lelaki, kamu lelaki. Okay, mari kita baca ayat di bawah. Anta naqalta ad-darajata bisyahinati. Kamu, iaitu lelaki, telah memindahkan basikal dengan menggunakan lori. Okay, ini contoh untuk dhamir anta. Sekarang kita tengok dhamir anti pula. Anti zaid naqala yusawi naqalti. Anti kita campurkan dengan naqala, maka jadilah ia naqalti. Sama macam anta tadi. Kalau anta kita jadikan naqalta. Kalau anti, dhamir untuk anti perempuan, maka kita letakkan ta di bawah. Jadilah ia kalimah naqalti, iaitu kamu perempuan telah memindahkan. Anti naqalti ad-darajata bisyahinati. Anti naqalti ad-darajata bisyahinati. Kamu perempuan telah memindahkan basikal dengan menggunakan lori. Seterusnya dhamir huwa. Huwa zaid naqala yusawi naqala. Huwa ditambahkan dengan naqala, maka jadilah ia naqala. Kalau dhamir untuk huwa, iaitu dia lelaki, bila kita nak jadikan dia sebagai dhamir al-muttasil bil fi'li, dhamir yang berhubung dengan perbuatan, dengan kata kerja, dia tetap ditulis naqala. Kerana apa? Kerana di dalam perkataan naqala ini adanya dhamir yang tersembunyi. Kita panggil dhamir ghaib, dhamir yang tidak nampak, ada di dalam kalimah ini, iaitu adalah dhamir huwa. Kalau kita keluarkan ia, maka ia jadi huwa. Dia tulis macam ni. Kalau kita tuliskan secara satu persatu, maka ia akan ditulis huwa naqala. Dalam kalimah ini, ia adalah terdapat dhamir huwa di dalam kalimah naqala ini. Huwa naqala ad-darajata bisyahinati. Huwa naqala ad-darajata bisyahinati. Dia lelaki telah memindahkan basikal dengan menggunakan lori. Seterusnya dhamir hiya. Hiya zaid naqala yusawi naqalat. Hiya zaid naqala yusawi naqalat. Hiya ditambahkan dengan naqala, maka jadilah ia naqalat. Kalau dhamir untuk hiya, untuk menjadikan dia dhamir al-muttasilu bil fi'li, maka kita tuliskan ta ini berbaris mati. Ta berbaris mati ini menunjukkan dhamir hiya, iaitu dia perempuan, maka kita akan tulis naqalat. Bermakna dia perempuan telah memindahkan. Hiya naqalat ad-darajata bisyahinati. Hiya naqalat ad-darajata bisyahinati. Dia perempuan telah memindahkan basikal dengan menggunakan lori. Jadi mari kita tengok balik pelajaran kita telah belajar tadi, iaitu tentang ad-dhamiru al-muttasil bil fi'li, yang mana dhamir yang kita belajar hari ini ada 6, iaitu ana, nahnu, anta, anti, huwa dan hiya.
Untuk ana, jika dhamir dimasukkan dengan fi'il madhi, maka ia akan menjadi naqaltu. Contoh ayat di atas ni, ana naqaltu ad-darajata bisyahinati. Untuk dhamir nahnu, maka ia menjadi naqalna. Kami telah memindahkan. Nahnu naqalna ad-darajata bisyahinati. Untuk dhamir anta, maka ia menjadi naqalta. Kamu telah memindahkan. Anta naqalta ad-darajata bisyahinati. Untuk dhamir anti, maka ia menjadi naqalti, iaitu kamu perempuan telah memindahkan. Anti naqalti ad-darajata bisyahinati. Untuk dhamir huwa, maka ia menjadi naqala. Ia ditulis naqala juga. Huwa naqala ad-darajata bisyahinati. Dan untuk dhamir yang terakhir, dhamir hiya, maka ia menjadi naqalat. Dia perempuan telah memindahkan. Hiya naqalat ad-darajata bisyahinati. Jadi setakat tu dulu pelajaran kita untuk kali ini, iaitu berkenaan ad-dhamiru al-muttasilu bil fi'li. Ustaz harapkan kamu semua dapat memahami pelajaran kita pada kali ini berkenaan ad-dhamiru al-muttasilu bil fi'li. Kata ganti nama yang berhubung dengan kata kerja. Hingga kita bertemu lagi di lain hari, insya-Allah. Syukran jazilan. Wa akhiran ila al-liqa. Ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.